أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah, para penonton sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat, segar, bugar insya-Allah. Bagi mereka yang mungkin tidak sihat, semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan, kesembuhan insya-Allah. Bagi mereka yang mungkin ada masalah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan jalan keluar, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kebaikan insya-Allah, kehidupan kita dunia akhirat. Para jemaah, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga. Masya-Allah. Tajuk pun dah macam gembira dengar, tapi itulah kita pun tak tahulah, kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat diamalkan dan mudah-mudahan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah, pada hari ini kita nak membicarakan tentang amalan yang mudah, iaitu amalan penghapus dosa tapi boleh bersama Rasulullah di syurga. Kita seringkali kena tahu kalau amalan penghapus dosa yang boleh menghapus dosa kita, insya-Allah dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Tapi di sana ada perkara yang cukup menarik. Amalan dia menghapuskan dosa kita, dalam masa yang sama dia juga boleh menjadi sebab untuk kita bersama Rasulullah dalam syurga. Ini satu kelebihan yang luar biasa, sebab selalu kita lihatlah amalan-amalan ini diampunkan Allah Ta'ala, amalan ini penghapus dosa. Kalau kita baca astagfirullah, kita bertaubat, tapi di sana ada amalan, dan amalan itu pula kadang-kadang kita biasa buat, kita pun tak perasan, dan di mana amalan itu biasa kita buat, dan senang, tetapi dia juga penghapus dosa dan dia juga penyebab untuk kita dapat bersama Rasulullah dalam syurga. Apa amalan tersebut tu yang simple dan senang, penghapus dosa dan penyebab bersama Rasulullah dalam syurga? Masya-Allah, ini yang kita nak tahu ni. Jadi kita mulakan sebelum itu, marilah sama-sama kita ambil barakah dulu, baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan soleh walaupun dia nampak mudah, dan mempermudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mudah-mudahan insya-Allah diterima Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dikurniakan kepada kita Firdausil A'la bersama para nabi dan rasul, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah. Jadi hari ini kita nak membicarakan amalan-amalan penghapus dosa, dalam masa yang sama ia boleh membantu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga insya-Allah. Dan ini yang didambakan oleh para sahabat
Rasulullah SAW, dan ini orang-orang soleh pun mengharap-harapkan sangat, mudah-mudahan kalau dah kita tinggalkan dunia ini, InsyaAllah kita berdoa masuk syurga. Tapi di kalangan orang-orang soleh tak, kita nak bersama Rasulullah dalam syurga. Macam gitu sekali. Sesuai dengan tajuk buku kita, Indahnya Bersama Rasulullah di Syurga ni. Ini bukunya para jemaah, dan ada yang first time Indahnya Bersama Rasulullah di Syurga. Baik, mari kita lihat apa dia amalan-amalan penghapus dosa ni yang senang dan mudah ni. Tapi dalam masa yang sama, ia boleh menjadi penyebab bersama Rasulullah dalam syurga. Apa dia para jemaah? Pertama sekali, ini pun saya pun tak perasan sebenarnya. Ramai orang pun tak tahu. Jadi ini kita dapat lihat daripada hadis yang saya akan ketengahkan nanti, menunjukkan amalan ini yang kadang-kadang kita pun minat, kita pun suka buat, dan dia simple, senang. Kadang-kadang tak perlu buat apa-apa, duduk je, dengar je. Iaitu para jemaah, iaitu talibul ilm, belajar ilmu kebaikan, yang lebih khusus belajar ilmu agama. Orang-orang yang belajar ilmu agama, memperdalami ilmu agama, dan juga termasuk insya-Allah memperdalami ilmu yang memberi manfaat kepada diri dan masyarakat, ilmu untuk mendapat rezeki, macam ilmu motivasi pun bagus juga, ilmu memberi semangat, ilmu menjaga kesihatan, memberi manfaat kepada manusia. Jadi lebih khusus ilmu agama, sebab ilmu agama merangkumi kebaikan dunia akhirat. Jadi apa dalil yang menunjukkan bahawa dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu kebaikan, dia penghapus dosa dan dia juga akan penyebab bersama Rasulullah di syurga. Baik, apa dalilnya? Sebab menuntut ilmu ni kadang-kadang benda ni senang. Kita pergi masjid contohnya, duduk, dengar je orang berceramah. Berceramah yang penat. Yang dengar tu seronok je lah kalau penceramah tu bagus. Kalau dengar penceramah pula yang lemah saja, kita pun tertidur. Tengok keadaan lah. Macam orang yang belajar kat universiti, orang yang belajar pergi madrasah, belajar ilmu agama, kebaikan, mereka tak tahu rupa-rupa ini amalan penghapus dosa dan boleh menjadi penyebab untuk bersama Rasulullah SAW di syurga. Dan sebelum saya nak baca hadis saya perasan ada di kalangan setengah-setengah orang ni, apabila dah dapat kelulusan ilmu agama, dah habis madrasah, yang ada dah habis universiti, contohnya universiti agama lah, negara Arab ke apa, bahagian syariah ke apa, balik dia tak minat dengan mengajar ilmu agama, dia tak minat langsung untuk mendidik ilmu agama, dia buat kerja lain. Pada saya ini, ialah masa dah habis belajar satu hal, tapi mereka tak perasan kelebihan besar orang yang mendidik ilmu agama dan belajar ilmu agama. Sebab orang-orang pun yang dah digelar ulama pun mereka masih tetap belajar. Orang yang dah ada profesor pun macam di Azhar, mereka masih lagi belajar lagi. Sebab itu menuntut ilmu dia tak ada had. Orang dah umur 90 tahun pun yang dah ada ilmu tinggi pun belajar daripada orang lain. Jadi apa dalil para jemaah? Dalilnya di mana Rasulullah SAW menyebut, iaitu ni saya ambil daripada buku lain, nanti insya-Allah saya akan baca buku Indahnya Bersama Rasulullah. Pertama sekali, orang yang belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama, ini win-win situation lah. Belajar kalau tanpa guru pun problem. Guru ada, anak murid tak ada pun. Jadi kita perlu guru dan perlu anak murid. Win-win situation. Jadi dalil menunjukkan orang yang belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama dan ilmu kebaikan, penghapus dosa, iaitu sabda Rasulullah SAW, inna talibal ilmi yustaghfaru lahu kulla syai hatta al-hitan fil bahar. Perhatikan para jemaah, ini hadis ni telah dihukumkan sahih oleh setengah ulama hadis. Dia kata apa? Sesungguhnya orang penuntut ilmu ni, khususnya lebih utama belajar ilmu agama ni, yustaghfaru lahu kulla syai, didoakan keampunan untuk dia ni yang belajar ilmu agama, semua makhluk Allah Ta'ala, melainkan jin dan manusia. Sebab jin manusia ni Allah berikan dia ikhtiar, ada akal. Tapi yang lain-lain, binatang-binatang semua mendoakan, cuma kita tak faham doa mereka. Burung-burung mendoakan, sehingga Rasulullah menyebut hatta al-hitan, ikan paus mendoakan keampunan bagi orang-orang yang penuntut ilmu agama.
Malahan ada riwayat lain menyebut semut-semut juga dalam lubang, dalam lubang-lubang tu mendoakan keampunan untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Di sini menunjukkan apa para jemaah? Kita belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama pun ada riwayat menyebut orang-orang alim pun didoakan keampunan oleh semua makhluk Allah Ta'ala yang di langit dan di bumi. Di sini mengajar kepada kita bahawa kita sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita menyebut astagfirullah, astagfirullah. Tapi untuk mendapatkan daripada binatang-binatang, mungkin daripada awan, daripada langit, daripada bintang-bintang di langit, semut-semut, binatang, burung-burung mendoakan kita, ya Allah, rupa-rupanya dengan belajar ilmu agama, mengajar ilmu kebaikan kepada masyarakat. Dan ini memberikan lagi semangat untuk kita. Sebab apa? Kita kadang-kadang sering meminta kepada anak-anak kita supaya mendoakan kita kalau kita meninggal dunia. Banyak kes. Kita biasa dengar lah kita beritahu anak kita, Man, jangan lupa nanti kalau mak dah tak ada, nanti kau jangan lupa doakan mak. Apa ni? Marahkan anak. Si bapa pun sama juga. Man, kau jangan lupa nanti bapak engkau lagi. Bapak kau dah tak ada nanti, jangan lupa ziarah kubur, baca doa, doakan bapak supaya selamat. Bapak pun tak tahu kubur macam mana. Jadi kita mengharapkan anak kita, mungkin juga orang lain doakan kita lah. Tapi kita tak perasan, rupa-rupanya dengan belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama, dua-dualah win-win situation, rupa-rupanya tak payah suruh. Mana tadi anak kena suruh. Ini segala makhluk Allah Ta'ala kita tak perlu suruh, dengan sendiri otomatik. Binatang-binatang, burung-burung, awan, angin, semua makhluk Allah Ta'ala mendoakan keampunan untuk kita dan termasuk para malaikat. Para malaikat. Sebab itu ada hadis juga menyebut wa innal malaikata tadha ajnihataha. Para malaikat merendahkan sayap. Para malaikat ni ada sayap, ada kepak. Maknanya merendahkan sayap, menghormati, memuliakan orang yang belajar ilmu agama, ilmu kebaikan. Jadi di sini pertama hadis ini menerangkan apa para jemaah? Orang yang belajar ilmu agama dengan ikhlas, niat kena ikhlas lah, bukan untuk nak tunjuk dia hebat, nanti nak bergaduh dengan orang. Tak, ini tak boleh. Kita jangan menuntut ilmu agama kerana nak bergaduh dengan orang, bertekak dengan orang, nak tunjuk diri kepandai, takut-takut pahala semua hilang. Kita belajar pertama sekali untuk diri kita, ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menambahkan rasa cinta. Kedua, melaksanakan kewajipan-kewajipan Islam. Yang ketiga, ilmu agama sepatutnya menyatukan umat Islam. Jangan sekali-sekali kita nak memecah belahkan umat Islam dengan ilmu agama. Ini dah jadi dosa para jemaah. Jadi inilah pertama sekali apa? Menuntut ilmu agama dan termasuk juga mengajar, maka didoakan keampunan semua makhluk Allah Ta'ala. Dan ini memberikan makna apa? Penghapus dosa. Kalau dah malaikat doakan kita, orang makhluk-makhluk doakan kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima doa mereka keampunan. Dan maknanya kita tak perlu suruh, walaupun kita mengharapkan anak-anak kita doakan. Tapi itulah kelebihan orang yang menuntut ilmu agama. Dan apa dia dalil yang menjadi penyebab menuntut ilmu agama ni untuk bersama Rasulullah dalam syurga? Ini pun ada hadis lain yang menyebut man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Rasulullah memberitahu orang yang menuntut ilmu kebaikan, ilmu agama, sebenarnya dia dalam keadaan berjuang fi sabilillah. Macam orang yang berjuang fi sabilillah tu. Hatta yarji', sehingga dia balik rumah ke, balik negeri dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang belajar, sambung belajar, pergi madrasah, pergi kuliah kat masjid, dia pergi sebenarnya dia dalam keadaan berjuang fisabilillah. Kalau dia meninggal ketika itu, dia dikira mati syahid. Orang yang mati syahid ini, masya-Allah, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Sebab itu saya terangkan tadi, menuntut ilmu penghapus dosa dengan berkat doa-doa segala makhluk Allah Ta'ala. Dan dia juga penyebab boleh terjadikan kita ni bersama baginda di syurga, sebab orang yang menuntut ilmu kebaikan dalam keadaan berjuang fi sabilillah. Mungkin timbul soalan di sini, iaitu katakanlah ada orang ni dia sibuk lah, tak ada masa lah nak pergi kuliah ke masjid ke, nak ambil kursus
nak jadi ustaz, tak payahlah, tak perlulah jadi ustaz. Kita belajar ilmu agama ni untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Ada orang dia tak ada masa. Sebab contohnya macam ada orang yang jadi guru ataupun kadang-kadang yang jadi ustazah pergi madrasah pun ada masa-masa. Keluar pergi nak mengajar pergi madrasah sebelum sebelum pukul 7 dah kena keluar. Balik pula lepas pukul 7. Mana tak nampak matahari. Dari satu macam guru-guru, ada juga yang sebelum pukul 7 dah keluar rumah, balik rumah lepas pukul 7. Matahari pun tak nampak. Jadi ada orang ni terlalu sibuk yang kerja overtime. Tapi saya tak ada masa lah nak belajar ilmu agama, nak pergi kuliah masjid ke, pergi sambung ambil diploma ke kursus. Mana ada masa, sibuk nak cari duit, anak-anak semua nak duit. Jadi cara macam mana para jemaah? Iaitu simple dan senang. Bersedekah, memberikan nafkah orang yang belajar ilmu kebaikan, ilmu agama. Sekarang ada beasiswa, lembaga kenangan maulid, macam-macam sekarang lah. Bukan sahaja di Singapura, malah di Malaysia, di Indonesia. Sekarang pula ada website, lelaman dekat internet yang boleh dipercayai lah orang-orang Islam buat untuk membantu mereka-mereka yang sambung belajar. Kadang-kadang daripada Sudan, ada yang daripada Lebanon, daripada Syria, daripada Yaman. Ada juga orang-orang Yaman yang istilahnya tersadai dekat Malaysia, pasal negara Yaman berperang. Jadi mereka juga perlukan bantuan untuk sambung belajar. Jadi orang-orang macam ini kita boleh bantu dengan keuangan walaupun kita sibuk. InsyaAllah dengan bantuan keuangan untuk memberi mereka sambung belajar, mereka dapat kelebihan, kita pun dapat kelebihan. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut bahawa diutamakan dahulu orang yang berjuang fisabilillah dengan harta melebihi diri. Walladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Banyak Al-Quran menyebut orang yang berjuang fisabilillah dengan harta dan diri mereka. Diulang-ulang menunjukkan kalau boleh harta itulah yang kita lebih utamakan, bantu mereka yang sedang belajar, bagi mereka yang belajar kat universiti Azhar contohnya, ataupun ada mereka nak belajar tahfiz, nak belajar tajwid dan sebagainya, kita bantu mereka, beri nafkah kepada mereka. Ini pertama para jemaah, amalan penghapus dosa, tapi dalam masa yang sama dia juga penyebab boleh kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Saya bacakan dahulu di sini muka surat 346 ni, indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah, iaitu berdakwah dan beramal soleh serta berkata sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam. Surah Fussilat ayat 33. Ayat ini sebenarnya nak menerangkan kelebihan orang yang berilmu dan berdakwah. Jadi orang-orang yang belajar ilmu agama, orang yang mengajar ilmu agama, selalunya kalau ada ilmu, seringkali orang ini akan mengajak orang lain belajar. Yang belajar ni pun penuntut, dia akan ajak orang lain untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberitahu mana yang lebih baik selain daripada orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Ini bagusnya orang yang belajar ilmu kebaikan, ilmu agama dan mengajar ilmu kebaikan. Malahan ada hadis yang menyebut fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu itu sendiri lebih baik daripada kelebihan ibadah. Hadis ini agak dipertikaikan lah. Ada yang kata hadis ini lemah, ada yang kata sahih pada. Tapi yang masyhurnya ni memang ini kata-kata daripada seorang tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang hidup zaman sahabat tapi tidak dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan tabi'in. Namanya Mutrif bin Syakhir. Dia yang mengatakan begitu, sebaik-baik ilmu itu lebih baik daripada setakat beribadah yang sunat-sunat. Dan tapi ada ulama mengatakan ini sebenarnya pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mensahihkan. Wallahu a'lam bisawab. Cuma kalau sekiranya ini memang hadis sahih dan dia juga kata-kata para ulama kita, sebab apa ilmu ni lebih baik daripada ibadah? Sebab sebagaimana
Iaitu Imam Syafi'i sendiri ada menyebut bahawa fadlul ilmi lebih baik daripada ibadah, iaitu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunat. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni kalau tak ada ilmu yang betul, kadang-kadang buat ibadah pun pelik-pelik. Sebab tu macam saya pernah dengar, ada orang lepas sembahyang Jumaat, sembahyang sunat. Tak, ada orang lepas sembahyang Jumaat, dia sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Bertahun-tahun dia tak tahu, dia tak belajar. Itu dia para jemaah. Jadi ilmu ini menjadikan kita ni ibadah lebih betul. Ada orang pun dulu saya ingat apa, dia punya puasa dia. Dia punya apa, faham puasa ni terbit imsak pada waktu subuh. Tak, ada orang dia tak tahu, dia tunggu terbit matahari, itulah waktu imsak. Makna kalau sekarang terbit matahari pukul 7 contohnya, pukul 7 pagi. 7 pagi baru dia stop, tak makan. Baru start dia puasa. Kita sepatutnya subuh dah tak boleh makan. Tak, dia waktu terbit matahari pukul 7. Sebab dia tak belajar. Sebab itu fadlul ilmi khairun min fadlul ibadah. Ilmu itu sendiri selepas ibadah-ibadah wajib, maka ia lebih diutamakan. Sebab apa? Takut kita buat ibadah benda semua jadi tak senonoh, benda yang salah dan sebagainya. Jadi ini pertama para jemaah, amalan penghapus dosa dan boleh jadi penyebab bersama Rasulullah di syurga. Pertama sekali apa? Menuntut ilmu agama. Dan sudah tentulah mengajar ilmu agama. Dan yang kedua, ini amalan penghapus dosa dan dia juga penyebab boleh bersama bagi dia dalam syurga. Dan ini juga benda yang kita biasa buat. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Saya dulu pun tak tahu. Iaitu apa para jemaah? Sabar. Sabar ni kata-kata yang senang dicakap tapi susah nak dinasihatkan. Dan susah juga nak dibuat. Kadang-kadang kita boleh bercakap dengan orang sabar, tapi diri sendiri pun tak sabar. Kadang-kadang nak marah je. Awak suruh orang lain sabar, tapi awak pun tak sabar. Jadi macam apa? Dan ada orang pula tak suka ditegur supaya sabar. Kadang-kadang kita tegur, kita cakap dengan baik. Cik, sabarlah cik. Apa sabar? Apa sabar? Kita pula jadi marah. Dan apa? Yalah, macam kadang-kadang kita boleh menyuruh orang lain sabar, tapi kita susah nak sabar. Dan yang menarik tentang sabar ni para jemaah, ada benda-benda yang simple, mudah-mudah yang kita insya-Allah boleh sabar. Itu pun penghapus dosa dan mudah-mudahan itu juga boleh menjadi penyebab bersama Rasulullah di syurga. Baik, apa dalilnya? Apa buktinya? Buktinya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Rasulullah memberitahu ni hadis sahih, iaitu sesiapa di kalangan orang Islam yang ditimpa nasabin. Nasabin ni maknanya penat. Wala wasabin, dan ditimpa sakit. Ini makna ini semua penghapus dosa. Saya contoh, kita ni kadang-kadang duduk pun jadi penat. Duduk lama-lama dengar ceramah, contoh duduk pun jadi penat. Itu pun kafarah, penghapus dosa. Dan ada masa-masa kita berdiri, naik bas berdiri, naik MRT berdiri. Kadang-kadang kita berjalan nak pergi kerja penat, kelang kabut. Kafarah, nasabin, penat, itu pun kafarah penghapus dosa. Jadi bayangkan, ada benda-benda yang kita rasa benda-benda biasa, tapi di sisi Allah Ta'ala benda luar biasa. Kita sabar dengan penat kita, Allah hapuskan dosa kita. Kemudian apa lagi? Wala wasabin, iaitu sakit. Kita tiap-tiap hari kadang-kadang mesti akan ada sakit. Sakit pinggang, sakit perut, sakit gigi, sakit mata, sakit hati. Sakit hati lagi susah kan? Sakit saja ni kafarah. Rasulullah menyebut penghapus dosa. Masya-Allah. Habis apa lagi? Wala hammin wala ghammin. Duka cita, murung, macam sekarang kita dengar lemah. Jadi COVID patut dah selesai. Timbul baru pula lagi, apa pula lagi ni, Omicron apa. Dan lagi tu kata sekarang nak kena booster pula lagi, inject. Dah lah kena inject, ada orang kadang-kadang dah kena demam, dah alamak, risau, murung. Humum wa humum bahasa Arab. Risau. Ini pun kafarah. Mungkin kita ada masalah, anak kita tak boleh pergi sekolah, anak sakit, ataupun kita pun risau, tak ada kerja dan sebagainya. Umum. Maka ini pun kafarah, penghapus dosa.
hatta syauka yusyaka, sehingga kan kalau kita tersendung batu ke, terjalan terjatuh ke, terpijak duri, terluka apa pun, illa kaffarallahu biha khataya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dengan sebab sabar. Dan sabar juga dalam Al-Quran menyebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan disempurnakan bagi orang yang sabar ni pahala yang terlalu banyak. Jadi sifat sabar ni para jemaah perlulah kita hadapi dengan tenang, tak perlu marah-marah, sebab dia penghapus dosa dan dia juga penyebab untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Sebab apa? Ayat tadi sesungguhnya akan disempurnakan bagi orang yang sabar ni pahala ganjaran yang tidak ada limit. Kelebihan luar biasa. Sebab itu para nabi yang paling kuat bersabar dengan ujian kehidupan. Jadi ini antara amalan-amalan penghapus dosa yang boleh membantu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Mudah-mudahan kita teruskan sifat kita belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama dan sabar dengan kehidupan harian kita. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.